Okay, hai semua. So hari ini kita akan buat processing static GPS menggunakan perisian daripada high target, iaitu high target geometric office HGO. Okay, jadi inilah interface kita punya perisian HGO. Cara hari ini saya akan terangkan macam mana cara-cara untuk membuat static processing lah. Okay, so kita buka new project, create project kita, nama static processing. Okay, sudah akan minta beberapa information. Static processing, setkan kita punya tolerance untuk project, user define. Ini bergantunglah precision dan juga relative precision yang kita mahukan. Okay, so seterusnya advance ni just set kepada default dan ok. Seterusnya dia akan minta koordinat parameter untuk kita punya project. So macam case saya, kita buat project di Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia. So dekat sini kita letak add predefine, ambil Eastern Asia, Malaysia. So hari ni saya akan pakai GDM 2000 ke sini zona geocentric Selangor and Kuala Lumpur. Klik open. Pastikan datum ellipsoid kita adalah betul, source JRSACT dan juga target ellipsoid adalah average 1948. Projection kat sini zona dan masukkan sekali height fitting. Okay, so height fitting ni kat model ni kita ambil grid, kat type, pergi kepada kita punya Malaysia geode grid. Ni adalah my geode kita lah. So dah masukkan my geode dan kita klik OK. So setelah kita set kita punya project dan masukkan kita punya coordinate parameter, seterusnya kita akan import kita punya data. Import data, pergi ke import dan import file. Select file, navigate kepada kita punya folder data-data static kita. Macam saya letak di dalam Rhinex. So ini adalah Rhinex file kita. So kita select all dan seterusnya klik open. So software HGO ni dia akan automatic bacalah Rhinex observation file dan juga Rhinex ephemeris file. Okay, setelah data berjaya diimport, so dia akan keluar macam ni lah. Setiap point-point static kita tu, ni point static yang dilakukan, dan ni adalah core station yang berdekatan. So kita import sekali. Seterusnya kita tengok kepada dia punya antenna information. Pergi kepada observation file dan kat sini dia punya observation lah. So double click, pastikan information yang dibaca adalah betul. Sebagai contoh, antena yang dia pakai IRTK5 dan ni adalah ketinggian heighting alat untuk setiap stesen. Pastikan information setiap point tersebut dalam keadaan yang betul dan juga receiver. Okay, bagi ke semua stesen. Jika kesemua stesen ni berada dalam keadaan yang betul dan heighting alat pun dalam keadaan yang betul, so kita boleh teruskan dengan step yang seterusnya.
Okey, pergi semula kepada project plot. Masukkan koordinat stesen rujukan kita. Sebagai contoh, stesen 837 adalah kita punya reference station. So pergi kepada point, right click, set as control point. So dia akan keluar segitiga kat sini lah, menandakan stesen ni sebagai stesen rujukan kita fix. Okay. So untuk case project ni kita menggunakan 837 sebagai kita punya stesen rujukan, Banting sebagai kita punya stesen rujukan, dan juga PIDC, set as control point. Okay, 3 stesen sebagai kita punya reference. Seterusnya pergi kepada control point and double click. Kita fitkan WGS coordinate, tikkan juga dia punya XYZ dan juga okay, tekan apply. Buat juga untuk stesen B, A and T, fix, dan fitkan dia punya XYZ. Pastikan koordinat ni dalam keadaan value yang sebenar, dan juga target koordinat ni dalam value yang sebenar. Kalau ada perubahan, boleh tukarlah di sini. Selepas tukar, dan kita tekan apply. Sama juga untuk PDIC, fit koordinat XYZ. Apply. So kita dah fitkan kita punya 3D dengan 2D punya koordinat. Seterusnya kita processing. Okey, untuk processing di bahagian sini process baseline, kita buka dulu processing option kita. So ini adalah default parameter untuk kita punya processing option. Elevation mask adalah 15 degree elevation. Interval kita pakai 10 dahulu. Minimum epoch 10. Frekuensi auto. Dan kita on semua sistem satellite yang ada. Inotropo kita pakai default. Hopfield. Ini adalah untuk processing dynamic. So kita akan just pakai auto saja. Dan advance biarkan sebagai default. Dan apply to all. Dan klik process. So dia akan automatic lah proses untuk ke semua baseline yang ada. Dan kat sini juga dia akan tunjukkan semua solution yang setiap baseline ni dapat. Sebagai contoh fix position, sama ada dia pass ataupun tidak, atau fix float ataupun autonomous. Okey, setelah berjaya processing untuk ke semua baseline, dia akan keluarkan semua solution. So kalau boleh lihat di sini, baseline yang berwarna hitam adalah baseline yang dapat fix solution, manakala baseline yang bercolor merah dia tak melepasi kriteria yang kita telah tetapkan. So that's mean kita kena buat troubleshooting untuk menjadikan baseline ni dapat fix solution. So right click dekat dia, pergi ke data and residual track. Okay, so dekat sini untuk kita edit data-data observation kita. Ini data-data dia. Dan di bawahnya adalah dia punya residual untuk baseline tersebut lah. So cara step mudah untuk kita edit data-data ni, first kali kita lorekkan mana data-data yang kemungkinan bermasalah. Kalau macam ni kita nampak
saya ke slip kat sini, so kita lorekkan dia. So data-data yang pendek ni saya cadang untuk kita tak pakai. Okay, contoh R04 ni, R20 dan juga G07. So bila kita dah lorek dan disable satellite yang kemungkinan masalah, dan kita proses balik. Ok, so bila kita dah buat troubleshooting, so baseline ni dah melepasi kriteria lah. Bila kita tengok kat sini, semua baseline dah color hitam. So bila kita dah pastikan semua baseline dah melepasi, kita lihat kat sini baseline, pastikan semua result ni pas, dan juga dia punya frekuensi adalah fix lah. Sini pas untuk ke semua baseline. Okay, bila baseline kita semua dah keadaan pas, kita boleh masuk kepada network adjustment. Network adjustment dekat sini, network adjustment, dan klik kepada adjust. Okay, so kalau auto adjust, dia akan adjust untuk ke semua tiga-tiga adjustment, sama ada free adjustment, 3D adjustment ataupun 2D adjustment. Manakala kalau kita pakai proses, dia akan proses satu-satu lah, free ataupun 3D dan juga 2D. So sebagai contoh, kita buat proses free adjustment dan juga 3D adjustment. So dia akan keluar report dekat sini. Ini adalah kita punya result untuk adjustment. So kita tengok hasil kita untuk 3D adjustment, get report. So dia akan keluarkan dalam format HTML, web base lah. So kat sini kita tengok kita punya base information, semua dia kasih. Input kita punya baseline, dan yang kita mahukan adalah adjusted coordinate, adjusted point dalam 3D punya datum, dan coordinate comparison sebelum dan juga selepas adjustment. Okay, so inilah output akhir yang HGO sediakan. Dia punya latitude dan juga dia punya precision untuk ke semua point.